iaitu berkaitan dengan perolehan LCS. Ya, saya minta penjelasan yang tentang telah perkara dibangkitkan oleh ini. Yang Berhormat Tanjung. Nak bagi sila Yang Berhormat? Saya tak bagi cerah. Okey, duduk sudah Mas panjang, Raya. sudah panjang untuk isu itu. Untuk makluman Yang Berhormat, Dawan Yang Berhormat Tanjung, sebab Yang Berhormat Tanjung ini baru. Apabila dia baru, dia tak tahu apa yang dibincangkan di dalam parlimen ni. Sebenarnya isu berkaitan dengan LCS ni telah pun dibincangkan dengan panjang lebar di Dewan Yang Mulia ini. Malah beberapa taklimat-taklimat bukan saja kepada ahli parlimen, kerajaan, tetapi juga pembangkang telah diadakan. Muhammad, yang bangun tadi Stampin yang bukan Tanjung. Ya. Yang bangun tadi itu Stampin ya. Stampin ya. Okey, minta maaf. Tapi yang menyoal ini adalah Tanjung ya. Jadi kita telah pun Yang Berhormat Tanjung tidak tahu bahawa kita telah pun menjelaskan bahawa peningkatan harga yang dikatakan kononnya meningkat daripada 6 bilion kepada 9 bilion bagi pembelian Lateral Combatant Ship atau LCS tersebut sebenarnya seperti mana yang telah dijelaskan pada 8 Mac 2011 oleh Menteri Pertahanan, telah pun dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa sejumlah 6 bilion telah diperuntukkan dalam rancangan Malaysia ke-10 dan sebahagiannya lagi akan diperuntukkan pada rancangan Malaysia ke-11, dan kerajaan telah pun memutuskan bahawa projek ini, LCS ini, perolehan LCS ini adalah berjumlah 9 bilion untuk 6 buah kapal. Seperti mana yang kita tahu bahawa mungkin Yang Berhormat pun sedia tahu bahawa LCS ini adalah Lateral Combatant Ship ataupun second generation petrol vessel yang mempunyai kemampuan bukan sahaja dalam soal kemampuan persenjataan meriam, misal, torpedo dan sonar sistem. Betul Yang Berhormat? Yang Berhormat adalah bekas Navy. Indah kabar dari Rupa. Saya cakap, Indah kabar dari Rupa. ini saya cakap kontrak yang akan ditandatangani. Ini pun belum mula lagi. Ini Yang Berhormat, sebab itu perkara ini saya bangkitkan. Ya, Sebab itu saya kata kita mesti ada dokumen yang memandu Kementerian Pertahanan untuk memperlengkapkan angkatan tenteranya. Sedangkan semasa saya berkhidmat, tiada dalam senarai Lateral Combatant Ship, tak ada. Kita memerlukan 27 petrol vessel untuk mengawasi pelantar-pelantar kita, termasuklah yang di Sabah dan Sarawak. Itu aset yang penting untuk menjaga aset-aset kita di lautan EEZ itu. Tapi sebaliknya, baru buat 6 biji yang betul telah ditukar brand kepada LCS. Sebab itu sudahlah harganya sampai melebihi 6 bilion. Saya kata kita nak buat apa ni? Kapal LCS ke, destroyer ke, ataupun frigate? Jadi sebab itu sekali lagi saya tekankan itu supaya Kementerian Pertahanan wujudkan dokumen supaya dapat mengawal warga Kementerian Pertahanan termasuk menterinya juga untuk menguruskan perolehan pelatan perang. Kalau boleh buat rundingan terbuka ataupun rundingan terhad. Ataupun tender terhad. Apabila kita cakap peralatan kelengkapan, alasan yang diberi ialah peralatan Kementerian Pertahanan rahsia, pertahanan negara rahsia. Sedangkan kita tahu kapal selam seluruh dunia ada kapal selam, ya. Sebagaimana dibangkitkan oleh sahabat kita, dua submarine bukan guna untuk menjaga nelayan atau menjaga platform kita. Ia merupakan strategic asset sebagaimana yang Berhormat kata tadi, deterrent, sebagai peralatan untuk mencegah, menakut-nakutkan musuh kita lah. Tapi saya ingin ingatkan bahawa saya tahu berapa hari sepatutnya kapal selam itu beroperasi di laut dan berapa hari sepatutnya berada di Sepanggabe. Sebab itu sahabat kita lihat sepanjang masa ada di Sepanggabe. Dan ini mungkin ada kebenarannya kalau ada masalah teknikal. Tapi kita haraplah, kita berdoa supaya warga tentera kapal selam kita itu akan selamat dan dapat beroperasi dan melaksanakan tanggungjawabnya sebagai aset deterrent kepada negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat sekali lagi ingin mewujudkan persepsi terhadap Angkatan Tentera Malaysia, khususnya tentang pembelian aset-aset ini. Seperti mana yang saya ingin jelaskan di sini, mungkin Yang Berhormat pun sedia maklum
bahawa apabila APMM ataupun Coastal Guard telah ditubuhkan sebagai mereka mempunyai tanggungjawab seperti polis di laut, penguat kuasa di laut, Coastal Guard yang bertanggungjawab dalam banyak kerja-kerja, misalnya untuk mencegah human trafficking, untuk mencegah penyeludupan, untuk mencegah mereka nelayan-nelayan yang masuk ataupun kuasa-kuasa polis di laut. Maka kerajaan pada ketika itu apabila kita mewujudkan APMM, kita telah menyerahkan 17 daripada ships. Mungkin yang berhormat pun tahu, kita bagi kepada APMM. Yang Muhammad Menteri, tak payah tanya dia. Betul, saya setuju. Dah dibagi sebab itu kita nak 21 petrol vessel sebagai menggantikan kapal-kapal kecil yang kita serahkan kepada APMM. Ya. Sebab itu kita tuntut supaya projek pembuatan PV ni diteruskan sehingga 21 biji ataupun 27 biji, 27 buah. Ya. Tapi telah ditukar ke LCS. Ini yang menjadi tanda tanya saya. Terima kasih. Yang berhormat, saya nak bagi tahu yang berhormat tentang LCS ini. Seperti mana kita telah membuat 1995 kita swastakan BNS atau kita swastakan shipping dockyard. Dan pada ketika itu dalam perjanjian perswastaan kita harus memberikan peluang kepada mereka untuk membina sekurang-kurangnya 27 ships. Mungkin ini adalah merupakan dokumen yang, dan pada ketika itu kita telah pun untuk fasa pertama kita telah pun roll out 6 ships yang telah pun siap, yang telah pun beroperasi, iaitu OPV, offshore petrol vessel, dan telah pun disiapkan pada beberapa tahun yang lalu. Saya tidak ingat berapa tahun exactly. Tetapi dalam perolehan kedua ini memandangkan bahawa kita harus bukan sahaja membina satu petrol vessel, tetapi ianya haruslah mempunyai keupayaan yang lebih untuk menyokong sistem kapal selam kita. Contohnya kita harus mewujudkan frigate vessel, frigate class, iaitu LCS, Littoral Combatant Ship, iaitu mempunyai keupayaan yang lebih, bukan sahaja dari segi keupayaan kelajuan dan juga size, tetapi juga keupayaan dari segi persenjataan. OPV yang dulu tu dia tidak ada, dia cuma ada meriam saja, torpedo tak ada, missile tak ada. Dan salah satu daripada elemen baru yang akan kita masukkan dalam LCS ini, Lateral Combatant Ship ini, ialah sonar system yang boleh mengesan submarine. Jadi ini adalah merupakan satu aset yang penting. Seluruh negara, sebagian besar negara membeli frigate sekarang. Amerika, Korea, Taiwan, mereka membeli dan mendapatkan aset-aset ini. Dan perkara yang penting yang saya ingin nyatakan di sini, silakan. Perkara yang saya ingin nyatakan di sini bahawa frigate ini adalah juga sebenarnya kita harus berbangga kerana walaupun kontraknya memang belum, permainannya belum bermula, tetapi baru di peringkat awalan, tetapi ianya akan dibina oleh syarikat tempatan, iaitu Posted Naval Dockyard, BNS ataupun Naval Shipyard, iaitu merupakan satu syarikat yang dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Dara yang berhormat pun sedia maklum, ianya adalah merupakan satu GLC kerajaan yang komited untuk membangunkan industri pertahanan negara. Kita tidak beli begitu saja, kita membina keupayaan, dan BNS telah pun berkeupayaan mengeluarkan 6 OPV yang telah pun sekarang berjalan, dan keupayaannya baik, dan ini membuktikan bahawa sehingga apabila kita mau menjadi sebuah negara maju, di antara industri yang penting untuk kita majukan ialah industri heavy industry,
yang berasaskan kepada teknologi yang mungkin pada ketika ini kita memperlekehkan mereka, tetapi satu hari mungkin mereka menjadi pemain yang penting kalau tidak di dalam negara ini, tetapi di dunia, tapi sekurang-kurangnya di kawasan Asia Tenggara. Seperti mana juga Indonesia, mereka juga terlibat dalam industri pertahanan untuk mengeluarkan pesawat-pesawat tentera. Mungkin yang berhormat sedia maklum tentang perkara ini. Dan inilah hasrat kita sebagai sebuah negara membangun, untuk satu hari nanti kita mau menjadi pemain yang penting. Dan kalau kita lihat 30 tahun, 40 tahun yang lalu, Malaysia tidak ada keupayaan dalam bidang pembinaan, misalnya pembinaan civil engineering pun kita tidak ada keupayaan. Malah kita terpaksa memanggil Korea, Jepun untuk membina bangunan-bangunan kita, tetapi disebabkan adanya pendedahan-pendedahan ini, transfer teknologi, transfer expertise, akhirnya sekarang Malaysia sudah di seluruh dunia menjadi pembina-pembina. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri, sebab itu saya ingin go. Nak bagi jalan Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri mengatakan kita nak bangunkan industri pertahanan negara. Bagaimana kita nak bangunkan industri pertahanan negara kalau kita buat satu kelas kapal, baru buat 6 biji, kita dah tukar je nama lain. Learning circle tu akan terus bermula. Tahukah tu Yang Menteri, berapakah harga ataupun kos untuk design, reka bentuk kapal yang baru? Ia melibatkan kos, sedangkan PV dulu nilainya lebih kurang 200 juta design untuk reka bentuk PV, petro vessel tu. Bukan OPV, dia tentera laut panggil petro vessel. Sebab itu saya kata kita seharusnya teruskan binaan ke 27 biji. Apabila kita dah pakar, insya-Allah kita boleh pasarkan aset kita. PV merupakan aset yang baik untuk kegunaan memelihara platform ataupun menjaga planta minyak kita, dan insya-Allah dengan cara itu kita boleh pertingkatkan industri pertahanan negara, khususnya dalam pembinaan kapal. Tapi sekiranya telah ditukar dengan jenama lain, maka saya bimbang learning circle ataupun pembelajaran akan terus bermula semula. Dan contohnya senjata kecil je yang Menteri. Ringkaskan ya. Saya bertemu dengan rakan-rakan yang sedang membuat penerimaan Carbine M40, sedangkan sebelum ni kita guna Steyr yang dibuat oleh SME di Batu Arang. Steyr pun kita tak boleh buat lagi. Ya, Mat, ya. Carbine MM40 pun kita tak terbuat lagi, kita beli. Jadi apa nak cerita industri pertahanan negara? Tuan Yang Menteri boleh tengok dalam hal inilah. Terima kasih. Tuan Yang juga, sila bagi saya penjelasan saya sudah tentang bagi Yang OPV. Berhormat. Ini yang terakhir untuk saya jawab dan saya akan tutup. Saya nak nyatakan di sini bahawa Yang Berhormat, boleh saya menjelaskan tentang Menjelaskan, OPV? minta penjelasan Yang Berhormat. Tak boleh Sebab menjelaskan. apa? Ini perkara OPV, offshore petrol vehicle, saya tahu. Sebab dulu saya timbalan menteri biasa. Lepas itu George Soros punya krisis, Tun Dai sebagai Menteri Kewangan bagi ini kontrak kepada dia punya kawan baik, PSC Shipyard. So lepas itu projek ini 5.2 bilion sudah lewat. Pada masa itu I think lebih kurang 2005 Public Accounts Committee yang dipengurusikan Tan Sri Syariah dan saya sebagai ahli panggil Kementerian Pertahanan, dan kita pun pelik bagaimana pihak BN khususnya Abdul buat bisnes. Sebab apa? Kita minta apa sebab itu projek lewat, dan walaupun satu kapal belum diterima oleh kerajaan, jumlah first deposit 1 bilion ringgit. Lepas itu 3.8 bilion ringgit sudah dibayar oleh kerajaan, tetapi satu kapal pun belum terima. Sekarang cost overrun 7 bilion ringgit. Sebab itu rakyat marah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama saya nak jawab tentang Yang Berhormat tadi tentang industri pertahanan ni. Seperti mana yang saya mungkin Yang Berhormat memperlekehkan tentang usaha-usaha yang telah dibuat oleh kerajaan.
Memang pun begitu, pihak pembangkang dari dulu pun macam tu. Waktu kita mau buat North South Highway pun dia tentang. Kita buat jambatan Pulau Pinang pun dia tentang. Kita buat Proton pun dia tentang. Dia buat Putrajaya, dia nak ambil Putrajaya sekarang. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya ingin nyatakan di sini bahawa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan negara. Seperti mana kita tahu bahawa kita nak menjadi negara maju. Apabila kita menjadi negara maju, apa matlamat kita? Kita nak memperkukuhkan di dalam semua bidang dan industri. Bukan kita hanya boleh buat kasut, boleh buat baju dan sebagainya, tetapi kita nak industri berteknologi tinggi, heavy industry, seperti mana kita mempunyai kemampuan sekarang. Ya, mungkin yang berhormat dari mana tadi? Wangsa Maju kata kita tidak ada keupayaan. Yang berhormat cakap itu sebenarnya sudah pun siap. Yang BNS yang telah membina, BNS telah pun membina 6 kapal OPV itu pun sudah siap. Walaupun memang tidak dinafikan terdapat peningkatan kos, ianya kerana berlaku dari segi peningkatan harga bahan mentah dan juga berlaku peningkatan dari segi foreign exchange, khususnya euro pada ketika itu. Dan ianya telah pun dinilai dan dipertimbangkan untuk membolehkan OPV itu selesai, dan ianya telah pun dapat digunakan sebaiknya oleh pihak TLDM. Jadi ahli-ahli yang berhormat, berilah sokongan sebagai penutup kepada segala usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan. Kerajaan, mungkin kita melihat bahawa 9 bilion itu adalah satu jumlah yang besar, tapi US dollar cuma 3 bilion. 3 bilion US dollar. Perbelanjaan negara kita sebenarnya dalam bidang pertahanan adalah begitu rendah. Saya tidak tahu berapa persen sekarang, tetapi keutamaan kita adalah dalam bidang pendidikan, di mana kita membelanjakan lebih daripada 20% perbelanjaan negara untuk pendidikan, manakala dalam bidang persenjataan dan kelengkapan ini sebenarnya ramai juga rakan-rakan yang berhormat lumut di Angkatan Tentera ini merungut kerana banyak juga aset-aset mereka yang masih ketinggalan zaman, yang perlu pembaharuan. Mungkin yang berhormat sedia maklum bahawa satu-satu kapal misalnya dia punya lifespan dalam 20 atau 25 tahun. Selepas 25 tahun kita kena tukar baru. Begitu juga jet pejuang, dalam lifespan dia 15 tahun atau sebaik pun 20 tahun, dan kita harus tukar. Dan penukaran ini adalah sesuatu yang akan berlaku sentiasa, dan apabila kita katakan bahawa apabila setiap kali kita tukar bahawa kita sebenarnya melakukan amalan-amalan yang tidak baik, ini akan menyebabkan negara kita, I feel sorry kepada negara kita kalau sekiranya perkara ini sentiasa berlaku. Kerajaan komited untuk meningkatkan keupayaan pertahanan negara kita dengan kos yang berpatutan dan tidak akan membelakangkan kepentingan rakyat. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua.